Tajuk, 72 jam di bumi bertuah. Bunyi letupan terakhir yang bergema di Tehran masih terngiang-ngiang dalam ingatan Amir. Dia memeluk erat Laila, anaknya yang berusia 7 tahun, sementara istrinya, Sarah, pantas mengemas barang-barang keperluan ke dalam beg pakaian terkecil yang boleh dibawa. Tiada siapa yang tahu sama ada mereka akan dapat kembali lagi. Rumah yang dahulunya dipenuhi gelak tawa kini hanyalah sebuah bangunan yang bergegar di tengah-tengah asap dan ketakutan. Keputusan untuk melarikan diri dari negara itu dibuat dalam masa beberapa jam apabila kabar angin mengenai serangan baharu tersebar luas. Amir tahu dia tidak boleh lagi mempertaruhkan nyawa anaknya. Tiket penerbangan terakhir yang berjaya diperolehinya membawa mereka menuju ke Malaysia, sebuah negara yang langsung tidak diketahuinya, melainkan cerita orang bahawa ia sebuah negara yang aman dan rakyatnya mudah tersenyum. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, pada waktu awal pagi. Laila terlena di bahu ibunya kerana keletihan, matanya merah kerana menangis dan tidak tidur. 3 hari sebelumnya dipenuhi dengan bunyi siren, tembakan, dan suasana cemas. 72 jam yang terasa seperti 72 tahun. Amir memandang sekeliling lapangan terbang dengan waspada. Semuanya kelihatan asing. Tulisan dalam bahasa Melayu pada papan tanda tidak sepatah pun dapat dibacanya. Dia berasa seperti sedang berdiri di tengah lautan tanpa kompas. Tetapi satu perkara yang segera diperhatikannya ialah senyuman seorang pegawai imigresen. Lelaki itu bercakap dalam bahasa Inggeris dengan perlahan dan jelas, serta cuba membantu apabila melihat keluarga itu kelihatan keliru. Selamat datang ke Malaysia. Suara itu ringkas, tetapi cukup untuk membuatkan Sarah menitiskan air mata. Pada saat hati mereka dipenuhi luka, ucapan selamat datang yang pendek itu memberikan perasaan selamat yang luar biasa. Mereka tidak tahu bahawa 72 jam yang mendatang di bumi baharu ini akan mengubah kepercayaan mereka terhadap dunia buat selamanya dan akan mengajar keluarga yang hancur akibat perang ini sama ada belas kasihan orang yang tidak dikenali benar-benar mampu menyembuhkan hati yang lara. Pada malam pertama di Kuala Lumpur, Amir hampir tidak dapat melelapkan mata. Walaupun bunyi di sekelilingnya amat berbeza dari tanah air, setiap kali bunyi nyaring memecah kesunyian, jantungnya berdegup kencang. Badannya bertindak lebih pantas daripada fikirannya. Dia terus terduduk tegak. Bunyi itu bukan bunyi letupan. Bukan siren amaran perang, tetapi hanyalah siren ambulans yang melalui jalan di hadapan hotel bajet yang mereka sewa untuk sementara. Namun, bagi seseorang yang baru melarikan diri dari zon pertempuran, apa-apa bunyi yang seakan-akan sama pasti akan membangkitkan kenangan ngeri. Laila terjaga dan memanggil ayahnya perlahan-lahan. Mata bulat anak kecil itu dipenuhi ketakutan. Amir segera menariknya ke dalam pelukan. Mengusap rambut hitam anak perempuannya perlahan-lahan sambil berbisik, "Tak apa, sayang. Kita dah selamat di sini." Walaupun jauh di sudut hatinya, dia sendiri tidak pasti dunia mana yang benar-benar selamat. Keesokan paginya, cahaya matahari Malaysia menembusi langsir nipis di bilik mereka. Bau nasi lemak dan kuih muih dari warung di bawah bangunan menerjah masuk. Suara orang ramai berbual dengan rancak sangat berbeza dengan kesunyian yang tegang di tanah airnya. Sarah membuka sedikit tingkap, melihat seorang makcik sedang menyusun juadah sarapan yang berwarna-warni. Dia tersenyum buat kali pertama dalam beberapa hari. Amir memutuskan untuk turun membeli makanan. Dia hanya membawa sedikit wang tunai dan seluruh keberanian yang ada padanya. Apabila mendekati warung kecil di bawah bangunan itu, dia cuba menjelaskan dalam bahasa Inggeris yang kurang lancar bahawa dia mahukan makanan untuk 3 orang. Seorang makcik yang lebih berusia memandangnya dengan sedikit hairan sebelum tersenyum lebar dan menunjuk ke arah gambar menu yang ditampal di gerainya. Dia hanya tahu beberapa perkataan Inggeris, tetapi menggunakan bahasa isyarat dan senyuman untuk berkomunikasi. Apabila Amir mengeluarkan wang untuk membayar, makcik itu menolak sebahagiannya dan menambah sebungkus lagi nasi. "Untuk anak kecil tu," katanya sambil tersenyum lembut. Amir berdiri kaku. Dia tidak menyangka orang yang tidak dikenalinya, yang namanya pun dia tidak tahu, akan memberikan kemurahan hati sebegini. Bunyi siren malam tadi masih bergema di fikirannya.
Tetapi pagi ini, dia mula mendengar bunyi yang lain, bunyi gelak tawa, bunyi tawar-menawar, bunyi kehidupan yang berjalan dengan aman. Mungkin inilah isyarat pertama bahawa 72 jam di Malaysia tidak akan sama dengan 72 jam yang telah berlalu. Setelah menghabiskan 2 hari pertama di hotel bajet berhampiran lapangan terbang, Amir sedar mereka tidak boleh tinggal di situ lama. Wang simpanan yang dibawa terhad dan masa depan masih penuh dengan tanda tanya. Dia mula mencari tempat tinggal jangka panjang melalui internet dengan isyarat wifi yang lemah di lobi hotel. Bahasa menjadi penghalang utama, tetapi nasib menyebelahinya apabila seorang penyambut tetamu wanita bernama Aina menawarkan diri untuk membantu menelefon dan bertanya tentang bilik sewa. Dia fasih berbahasa Inggris dan apabila mengetahui keluarga ini melarikan diri dari perang, riak wajahnya berubah menjadi serius dan penuh simpati. Ada sebuah pangsa puri kecil di lorong yang sunyi. Sewanya tak mahal dan pemiliknya baik hati, kata Aina. Petang itu, Aina membantu memanggil teksi dan menulis alamat dalam bahasa Melayu untuk pemandu. Lorong kecil yang dimasuki teksi itu sunyi, dengan pokok-pokok ditanam di sepanjang jalan. Bunyi kicauan burung menggantikan deruman enjin di jalan besar. Bangunan 4 tingkat berwarna krim itu kelihatan sedikit usang tetapi bersih dan kemas. Seorang lelaki pertengahan umur, pemiliknya, sedang menunggu di hadapan pintu masuk. Dia menyambut dengan senyuman lebar. Selamat petang. Amir segera menundukkan kepalanya sebagai balasan. Walaupun dia belum memahami sepenuhnya adat resam di situ, dia dapat merasakan kesopanan dalam gerak-geri itu. Aina membantu menterjemahkan perbualan mengenai sewa, wang deposit, dan peraturan kecil. Apabila melihat bilik itu, Sarah berasa lega. Bilik itu tidak besar, hanya ada 2 katil bujang, sebuah almari, dan balkoni sempit yang menghadap sebatang pokok mangga. Tetapi bagi seseorang yang baru melarikan diri dari bunyi letupan, siling yang tidak bergegar dan tingkap yang tidak retak sudah lebih daripada mencukupi. Semasa menandatangani perjanjian sewa, pemilik pangsa puri itu mengurangkan wang deposit sebanyak separuh tanpa teragak-agak. Mulakan hidup baru pelan-pelan, ya, katanya perlahan, meminta Aina menterjemahkannya. Sarah tidak dapat menahan air matanya. Dia tidak sangka orang yang baru ditemuinya kurang dari sejam akan mempercayai mereka sejauh ini. Malam itu, keluarga kecil itu duduk makan nasi bungkus di atas lantai bilik baharu mereka. Laila ketawa apabila melihat seekor kucing oranye berjalan melintasi balkoni. Gelak tawa itu perlahan tetapi jelas kedengaran. Di lorong kecil ini, mereka masih tiada status, tiada kestabilan, dan tiada jawapan untuk hari esok. Tetapi mereka mempunyai sebuah rumah sementara dan kadang-kadang perkataan sementara sudah cukup untuk membuatkan hati berhenti bergetar. Pagi pertama di Pangsapuri di lorong kecil itu, Laila bangun paling awal. Dia membuka sedikit pintu balkoni. Angin pagi yang hangat bertiup melalui langsir nipis, membawa bersama bunyi kicauan burung dan motosikal yang lalu lalang. Semuanya kelihatan begitu biasa. Tetapi bagi seorang kanak-kanak yang sudah terbiasa dengan bunyi tembakan, keadaan biasa itu sangat berharga. Sarah sedang menyusun pakaian ke dalam almari, manakala Amir bercadang untuk keluar membeli barang keperluan. Dia menuruni tangga dengan rasa kekok, masih belum biasa dengan budaya menyapa jiran, tetapi dia cuba meniru orang lain. Di hadapan bangunan, seorang wanita tua sedang menyiram pokok bunga. Dia mengangkat muka apabila melihat Amir, lalu tersenyum lebar sehingga matanya sepet. Selamat pagi. Amir tergamam seketika sebelum membalas dengan anggukan kekok. Selamat pagi, jawabnya, mengikut sebutan yang diajar oleh Aina semalam. Wanita tua itu ketawa kecil, melihat telatahnya dan mengatakan sesuatu dalam bahasa Melayu yang tidak difahaminya, tetapi nada suaranya yang mesra sudah cukup untuk mengetahui ia adalah ucapan yang baik. Tidak lama kemudian, wanita itu masuk ke dalam rumahnya dan kembali dengan sebuah beg plastik kecil berisi beberapa biji pisang emas yang sudah masak. Dia menghulurkannya kepada Amir sambil menunjuk ke tingkat atas, seolah-olah bertanya tentang anak perempuannya. Terima kasih banyak, kata Amir berulang kali sambil menundukkan kepala. Apabila kembali ke bilik, Sarah terkejut melihat buah di tangan suaminya.
Mata Laila bersinar apabila mengetahui ia adalah hadiah daripada nenek di bawah. Pada sebelah petang, ketika Amir berada di kedai serbaneka, dia berdiri keliru di hadapan rak barangan, tidak tahu hendak memilih kerana tidak dapat membaca label. Seorang pemuda yang berdiri berdekatan menyedarinya dan bertanya dalam bahasa Inggeris yang mudah jika dia memerlukan bantuan. Dia menerangkan perbezaan setiap produk dengan sabar dan turut mencadangkan aplikasi penterjemah di telefon. Sebelum beredar, pemuda itu tersenyum dan berkata, "Kalau ada apa-apa lagi, panggil saja. Saya tinggal di blok sebelah." Senyuman-senyuman itu daripada wanita tua, daripada pemuda di kedai mungkin kelihatan seperti perkara kecil bagi mereka yang sudah biasa dengannya. Tetapi bagi sebuah keluarga yang baru kehilangan segala-galanya, senyuman orang yang tidak dikenali adalah bukti pertama bahawa dunia ini bukan hanya dipenuhi dengan bunyi letupan dan ketakutan. Dan di lorong kecil ini, mereka mula percaya bahawa belas kasihan mampu berbicara lebih kuat daripada bahasa apapun di dunia. Bau wangi bawang putih yang ditumis menerawang di udara pada petang itu membuatkan Amir tiba-tiba berasa lapar. Sejak tiba di Malaysia, mereka belum lagi makan makanan panas yang baru dimasak. Kebanyakannya hanyalah nasi bungkus atau mi segera dari kedai serbaneka. Sarah memandang anaknya yang mula muram kerana merindui rumah. Dia mahu Laila merasai kehangatan seperti ketika di Tehran, walaupun dia tahu tiada apa yang dapat menggantikan rumah asal mereka. Tetapi mungkin makanan boleh membantu menyembuhkan hati. Ketika mereka bertiga sedang berbincang sama ada mahu mencuba mencari kedai makan di sekitar lorong itu, pintu bilik mereka diketuk perlahan. Amir membuka pintu dengan berhati-hati dan mendapati wanita tua yang menyiram pokok pagi tadi sedang tersenyum sambil memegang sebuah mangkuk tingkat keluli tahan karat. "Makcik masak lebih," katanya perlahan sambil menghulurkan mangkuk tingkat itu. Amir menyambutnya dengan perasaan heran. Di dalamnya terdapat nasi panas, ayam masak merah, dan telur dadar. Baunya serta-merta membuatkan perutnya berkeroncong. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Walaupun perbendaharaan katanya terhad, pandangan mata dan nada suaranya jelas menunjukkan betapa dia terharu. Apabila makanan diletakkan di atas lantai, Sarah memandangnya dengan sedikit teragak-agak. Dia tidak pernah melihat masakan Melayu sebelum ini dan tidak tahu bagaimana rasanya. Tetapi selepas merasai suapan pertama, dia mengangkat muka, matanya bersinar. "Sedapnya," bisiknya dalam bahasa Parsi. Laila ketawa apabila tidak sengaja tergigit cili dan menjerit, "Pedas." Tetapi tidak lama kemudian dia tersenyum lebar dan meminta lagi. Gelak tawa anaknya membuatkan Sarah turut ketawa gelak tawa yang sudah berhari-hari tidak mereka dengari. Selepas makan, Sarah memutuskan untuk membawa kuih kurma yang dibawanya dari rumah untuk diberikan kepada wanita tua itu sebagai tanda terima kasih. Apabila dia menghulurkan kuih itu, wanita tua itu kelihatan terkejut sebelum tersenyum dan menerimanya dengan gembira. Walaupun kedua-dua pihak tidak begitu faham bahasa masing-masing, pertukaran makanan itu menyampaikan makna yang lebih jelas daripada sebarang kata-kata. Malam itu, Amir duduk bersandar di dinding, memerhatikan istri dan anaknya yang tersenyum dengan tenang. Dia mula merasakan bahawa negara yang asing ini perlahan-lahan memeluk mereka secara senyap. Hidangan pertama di bumi baharu ini bukan sahaja mengenyangkan perut, tetapi ia juga mengisi semula harapan yang telah hilang bersama bunyi letupan di tanah air. Keesokan paginya, Laila duduk di balkoni kecil bilik mereka dengan buku lukisan yang dibawanya dari Iran. Pensel warna yang pendek digunakannya untuk melukis gambar rumah lama yang dirinduinya. Walaupun lukisan itu kelihatan ringkas, di mata Sarah, ia penuh dengan kenangan yang menyakitkan. Pada masa yang sama, Amir sedang cuba mencari perkataan asas bahasa Melayu menggunakan telefonnya. Dia membuka aplikasi penterjemah dan menyebut perkataan yang tertera di skrin dengan perlahan, "Selamat pagi." Sarah ketawa kecil mendengar suaminya cuba menyebut perkataan itu. "Selamat pagi," dia pula cuba menyebutnya. Walaupun sebutannya belum jelas, suasana di dalam bilik itu dipenuhi dengan kegembiraan kecil yang membantu mereka melupakan tekanan buat seketika. Petang itu, Amir memutuskan untuk membawa Laila berjalan-jalan di hadapan lorong. Di sepanjang jalan, mereka melihat dua orang kanak-kanak Melayu sedang bermain bola.
Kanak-kanak itu berhenti dan memandang Laila dengan minat sebelum tersenyum. Laila berdiri teragak-agak. Dia mahu bermain bersama tetapi tidak tahu bagaimana untuk bercakap. Amir menunduk dan berbisik, "Cuba cakap perkataan yang ayah ajar tadi." Anak perempuannya menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata dengan suara perlahan, "Selamat petang." Kedua-dua kanak-kanak itu terus tersenyum lebar dan menjawab serentak, "Selamat petang." Kemudian mereka mengajaknya bermain bola dengan isyarat yang mesra. Walaupun mereka berkomunikasi dengan hanya beberapa perkataan, gelak tawa kanak-kanak itu kedengaran jelas dan melepasi sempadan bahasa. Amir berdiri memerhatikan babak itu dengan perasaan hangat. Dia tidak pernah menyangka bahawa ucapan sapaan yang ringkas boleh membuka pintu kepada persahabatan dengan begitu cepat. Apabila pulang ke bilik, Laila berlari mendapatkan ibunya dengan teruja. "Ibu, Laila dah boleh cakap Melayu," katanya dengan senyuman lebar. Sarah memeluk erat anak perempuannya, air matanya berlinangan tanpa disedari. Bukan kerana sedih, tetapi kerana harapan yang mula tumbuh di hati anaknya. Malam itu, keluarga kecil itu mengulang kaji perkataan baharu bersama-sama. "Selamat pagi, terima kasih." Perkataan-perkataan muda ini mungkin kelihatan kecil bagi rakyat Malaysia, tetapi bagi sebuah keluarga yang baru memulakan hidup baharu, perkataan bahasa Melayu pertama ini ibarat jambatan yang menghubungkan mereka dengan dunia baharu. Dan setiap kali mereka menyebut "Selamat pagi", mereka juga memberitahu diri sendiri bahawa kehidupan baharu telah benar-benar bermula. Hanya dalam beberapa hari di lorong kecil ini, keluarga Amir mula terbiasa dengan rentak kehidupan baharu. Bunyi penjajah menjual nasi lemak pada waktu pagi, bau kopi dan mi goreng yang dibawa angin, serta sapaan ringkas daripada jiran-jiran yang mula dikenalinya. Tetapi satu hakikat masih kekal. Mereka masih tiada pendapatan dan wang simpanan yang dibawa semakin cepat susut. Amir cuba mencari kerja, walaupun dia tahu bahasa dan statusnya adalah halangan besar. Dia berjalan ke kedai-kedai di kawasan sekitar, menggunakan aplikasi penterjemah untuk bertanya, "Ada kerja kosong?" Banyak kedai hanya tersenyum dan menggelengkan kepala dengan sopan. Ada yang mencadangkannya untuk menghubungi agensi bantuan pelarian. Suatu hari, ketika Amir sedang berehat di hadapan pangsa puri, pemilik bangunan datang menyapanya. Dia bertanya khabar dalam bahasa Inggeris yang mudah. Apabila mengetahui Amir sedang mencari kerja, pemilik itu terdiam seketika sebelum berkata, "Saya ada kedai dobi kecil di belakang bangunan. Kalau sudi, boleh tolong saya dulu. Gaji mungkin tak banyak, tapi cukuplah untuk permulaan." Amir terdiam seketika. Dia tidak sangka akan menerima peluang sebegini cepat. Dia segera mengangkat tangan dan mengucapkan terima kasih berulang kali, suaranya sedikit bergetar kerana terharu. Pada hari yang sama, Sarah juga menerima bantuan. Wanita tua di tingkat bawah membawanya ke sebuah kedai jahit di hujung lorong, memberitahu bahawa pemilik kedai memerlukan bantuan untuk kerja-kerja jahitan kecil. Sarah sememangnya mempunyai kemahiran menjahit sejak di tanah airnya. Dia cuba berbual, dan walaupun komunikasi mereka sukar, pemilik kedai itu sudi memberinya peluang untuk mencuba. Malam itu, mereka sekeluarga makan malam bersama sekali lagi, tetapi suasananya sangat berbeza daripada malam-malam sebelumnya. Amir menceritakan tentang kerja baharunya dengan senyuman. Sarah bercerita tentang pelanggan pertama yang memberinya baju untuk dibaiki. Laila mendengar dengan teliti sebelum berkata dengan suara yang ceria, "Orang Malaysia baik sangat, kan ayah?" Amir mengangguk, matanya bersinar dengan cahaya yang sudah lama tidak dilihat oleh Sarah. "Ya, sayang. Kadang-kadang, kebaikan yang paling besar bukan datang daripada permintaan, tetapi daripada hati yang ingin membantu." Dalam 72 jam pertama, mereka hanya berfikir tentang bagaimana untuk terus hidup. Tetapi kini, mereka mula melihat jalan untuk benar-benar menjalani kehidupan, dan kebaikan yang mereka terima tanpa perlu meminta ini perlahan-lahan menyembuhkan luka perang, sedikit demi sedikit secara senyap. Walaupun kehidupan di lorong kecil itu mula teratur, masa lalu tidak mudah untuk dilupakan. Suatu malam, ketika segalanya sunyi, bunyi bunga api dari sebuah majlis perkahwinan berdekatan tiba-tiba meletus. Bunyi letusan itu bergema di udara, diikuti dengan sorakan orang ramai. Tetapi bagi Amir, bunyi itu tidak ubah seperti bunyi letupan dalam ingatannya. Dia tersentak,
Jantungnya berdegup kencang dan tapak tangannya berpeluh. Imej bangunan runtuh dan asap tebal kembali dengan pantas. Dia segera bangun untuk melihat Laila di biliknya. Anak perempuannya sedang duduk memeluk lutut di atas katil, matanya terbeliak. "Itu bunyi apa, Ayah?" tanyanya dengan suara bergetar. Sarah datang dan memeluk anaknya erat. "Itu cuma bunyi bunga api, sayang. Bukan bom," katanya, walaupun suaranya sendiri masih sedikit bergetar. Bunyi bunga api itu berhenti dalam beberapa menit, tetapi kesunyian selepas itu terasa begitu berat. Amir duduk di lantai, bersandar pada dinding, menarik nafas dalam-dalam. Dia baru sadar bahawa walaupun jasadnya telah melarikan diri dari perang, hatinya masih terperangkap di sana. Keesokan harinya, semasa bekerja di kedai Dobi, dia kelihatan lebih senyap daripada biasa. Pemilik bangunan menyedarinya dan bertanya dengan prihatin. Amir teragak-agak seketika sebelum menceritakan tentang bunyi bunga api malam tadi. Lelaki Melayu itu mengangguk faham. Dia tidak memberikan kata-kata pujukan yang panjang, hanya meletakkan tangannya di bahu Amir dengan lembut dan berkata, "Kalau ada bunyi macam tu lagi, beritahu saya. Mungkin kalau tahu lebih awal, taklah terkejut sangat." Kata-kata itu ringkas, tetapi membuatkan Amir merasa dia tidak berjuang sendirian melawan kenangan pahitnya. Pada waktu petang, wanita tua di tingkat bawah membawa kuih muih untuk Laila. Sambil itu, dia menceritakan bahawa semalam ada majlis kahwin besar di Dewan Komuniti. Dia menerangkan dengan bahasa isyarat, membuat bunyi pang, pang, dan ketawa. Laila memandangnya dan tersenyum sedikit, seolah-olah faham. Sarah tahu bahawa luka di hati memerlukan masa untuk sembuh. Dia mula mencari maklumat tentang Pusat Bantuan Psikologi untuk Pelarian di Kuala Lumpur dan mendapati ada sukarelawan yang boleh berbahasa Inggeris sedia memberikan kaunseling. Malam itu, keluarga itu duduk berbincang sekali lagi. Amir berkata perlahan, "Kita dah berjaya lari, tapi untuk merawat hati mungkin perlukan masa." Laila mengangguk sebelum menyebut perkataan Melayu yang baru dipelajarinya, "Tak apa." Perkataan pendek dari mulut seorang kanak-kanak itu membuatkan kedua-dua ibu bapanya tersenyum. Bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Tetapi dalam cahaya kebaikan dan pemahaman, mereka mula percaya bahawa walaupun kenangan itu tidak akan hilang, ia mungkin tidak lagi menakutkan seperti dahulu. Pagi Isnin itu, Laila bangun dengan perasaan teruja bercampur bimbang. Hari ini adalah hari pertama dia akan ke sekolah di Malaysia, sebuah sekolah kecil berhampiran lorong yang dicadangkan oleh wanita tua di tingkat bawah. Walaupun ia hanya kelas tambahan bahasa dan aktiviti untuk kanak-kanak asing, bagi Laila, ini adalah satu langkah besar dalam kehidupan baharunya. Sarah menyikat rambut anak perempuannya dengan lembut, mengikat ribbon biru yang dibeli dari kedai berhampiran. "Nanti Laila dapat kawan baru," katanya untuk menenangkan. Laila mengangguk, tetapi matanya masih menunjukkan kebimbangan. Kalau Laila tak pandai cakap Melayu, kawan-kawan faham tak? Amir merendahkan badannya di hadapan Laila. Kadang-kadang, senyuman boleh berkomunikasi lebih baik daripada kata-kata. Ingat tak macam mana Laila main bola dengan kawan-kawan dekat lorong? Kata-kata itu membuatkan Laila tersenyum sedikit. Apabila tiba di sekolah, seorang guru bernama Cikgu Suraya menyambut mereka dengan senyuman mesra. Dia boleh berbahasa Inggeris dengan baik dan cuba membuat Laila berasa selesa. Kanak-kanak itu dibawa masuk ke dalam kelas yang dipenuhi dengan kanak-kanak dari pelbagai negara, ada yang dari Myanmar, ada yang dari Kemboja dan beberapa orang kanak-kanak tempatan. Pada mulanya, Laila hanya duduk diam memeluk bagnya. Sehinggalah seorang kanak-kanak perempuan Melayu datang duduk di sebelahnya. Kanak-kanak itu menghulurkan sebatang pensel warna dan berkata, "Nak lukis sama-sama." Walaupun Laila tidak faham setiap perkataan, dia melihat senyuman dan isyarat ajakan itu, lalu mengangguk. Mereka berdua mula melukis gambar rumah dan pokok di atas sekeping kertas yang sama. Gelak tawa mula kedengaran apabila krayon mengotori tangan mereka dan lukisan itu kelihatan lebih lucu daripada yang dijangkakan. Pada waktu rehat, sekumpulan kanak-kanak tempatan mengajak Laila makan bersama mereka. Mereka mengajarnya perkataan mudah seperti sedap dan terima kasih. Laila cuba menyebutnya, membuatkan kanak-kanak lain ketawa bukan mentertawakan, tetapi ketawa tanda persahabatan yang mula terjalin. Apabila waktu sekolah tamat,
Laila berlari keluar, mendapatkan ibu bapanya dengan wajah yang ceria. Laila dah ada kawan, katanya dengan bangga. Amir dan Sarah berpandangan sebelum tersenyum lebar. Kebimbangan yang membebani hati mereka perlahan-lahan menjadi ringan. Di bawah jalur gemilang yang berkibar di hadapan sekolah kecil itu, seorang kanak-kanak perempuan dari tanah yang penuh dengan peperangan sedang belajar bahawa persahabatan tidak memerlukan bahasa yang sama. Dan mungkin, kawan-kawan baharu inilah yang akan menjadi asas penting untuk membantu hatinya bertapak di bumi baharu dengan teguh. Hampir sebulan telah berlalu sejak hari keluarga Amir menjejakkan kaki di Malaysia. Kehidupan yang dahulunya dipenuhi ketakutan mula mempunyai rentak yang lebih stabil. Kedai dobi di belakang bangunan memberikannya pendapatan kecil. Sarah juga mula mendapat pelanggan tetap di kedai jahit. Manakala Laila pulang dari sekolah dengan cerita-cerita baharu setiap hari. Suatu petang, wanita tua di tingkat bawah datang mengetuk pintu dan mengajak mereka ke satu majlis di balai raya berdekatan pada waktu malam. Dia bercakap dengan cepat mengikut kebiasaannya, tetapi membuat isyarat menyalakan lilin, menadah tangan berdoa dan meniru bunyi muzik sehingga Laila ketawa. "Kita pergi?" tanya Sarah perlahan. Amir teragak-agak seketika. Imej bunyi bunga api sebelum ini masih segar di fikirannya. Tetapi dia memandang anak perempuannya yang kelihatan teruja, lalu mengangguk. "Kita pergi bersama-sama." Apabila tiba di balai raya, lampu berwarna-warni menghiasi kawasan itu. Alunan musik tradisional kedengaran perlahan. Bau pelbagai jenis makanan tersebar di udara. Orang ramai berpakaian kemas. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa anak-anak kecil dengan senyuman. Keluarga Amir berdiri dengan kekok. Sehinggalah pemilik pangsapuri datang menyapa mereka. Dia menjelaskan bahawa ini adalah kenduri kesyukuran tahunan untuk memohon kebahagiaan dan keamanan untuk keluarga. "Di sini, orang suka berdoa untuk keluarga," katanya sambil tersenyum. Sarah memandang sekeliling dan merasakan suasana yang hampir sama dengan perayaan di tanah airnya. Walaupun agama dan upacara berbeza, niat orang ramai adalah sama, semua mengharapkan ketenangan dan keselamatan untuk orang yang mereka sayangi. Laila mendapat belon berwarna-warni daripada seorang sukarelawan. Dia berlari untuk melihat persembahan tarian dengan mata yang bersinar. Gelak tawanya bergaul mesra dengan suara kanak-kanak tempatan yang lain. Apabila tiba waktu bacaan doa, orang ramai berdiri dengan tenang. Cahaya-cahaya kecil dari telefon bimbit menerangi kegelapan. Amir menutup matanya. Dia tidak berdoa mengikut bacaan dalam bahasa Melayu. Tetapi di dalam hatinya, dia hanya memohon satu perkara. Semoga keluarganya tidak lagi perlu mendengar bunyi letupan. Apabila dia membuka mata, dia melihat Sarah menggenggam erat tangan Laila. Mereka bertiga berdiri di tengah-tengah orang yang tidak dikenali, tetapi langsung tidak merasa terasing. Kenduri pada malam itu tidaklah gah atau mewah. Tetapi bagi sebuah keluarga yang telah kehilangan rumah dan kestabilan, ratusan cahaya kecil itu cukup terang untuk membuat mereka percaya bahawa harapan sentiasa ada, walaupun di dalam hati yang pernah hancur. Pada suatu malam ketika hujan turun renyai-renyai, Kuala Lumpur kelihatan lebih senyap daripada biasa. Bunyi titisan air di balkoni berirama tetap. Laila sudah tidur selepas menyiapkan kerja rumah bahasa Melayunya. Sarah pula sedang menjahit sehelai kemeja di bawah cahaya lampu yang malap. Amir duduk di meja kecil di tepi tingkap. Dia membuka buku nota lama yang dibawanya dari Iran. Halaman-halaman pertama dipenuhi dengan catatannya tentang kerja dan rancangan hidup di tanah airnya. Tetapi halaman kosong seterusnya tidak pernah disentuh. Malam ini, dia memutuskan untuk menulis sepucuk surat kepada rumah yang mungkin tidak akan pernah dapat dikunjunginya lagi. "Kepada rumahku, aku tidak tahu sama ada kau masih berdiri teguh. Aku tidak tahu sama ada tingkap itu masih menghadap langit yang sama. Tetapi aku mau kau tahu, kami sudah selamat." Hujung penanya berhenti seketika. Dakwat meresap ke dalam kertas bersama kenangan yang melimpah ruah. Dia menulis tentang gelak tawa di dapur, bau teh yang dibancuh Sarah setiap pagi, bunyi tapak kaki Laila yang berlari-lari di ruang tamu. "Kami ingat semuanya, dan kami tidak akan lupa." Sarah mengangkat muka apabila melihat suaminya terdiam lama. Dia bangun dan duduk di sebelahnya tanpa bertanya apa-apa, hanya meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. "Abang rindukan tempat itu?" bisiknya. Amir mengangguk.
Ya, tapi saya mula faham, rumah mungkin bukan sekadar sebuah tempat. Dia menoleh ke arah bilik kecil yang mereka sewa. Walaupun ia bukan rumah yang dibina dengan impian sejak awal, di sini ada gelak tawa anaknya, ada cahaya lampu yang hangat, dan ada keselamatan. Dia menulis baris terakhir. Wahai rumahku yang tercinta, walaupun kami telah pergi jauh, kami sedang membina sebuah rumah baharu dengan hati yang masih berdegup. Apabila menutup buku nota itu, Amir berasa seperti telah melepaskan satu beban dari bahunya. Bukan melupakan masa lalu, tetapi menerimanya. Malam itu, hujan terus turun. Namun, di dalam bilik kecil ini, tiada bunyi siren, tiada gegaran daripada letupan. Hanya ada bunyi nafas orang yang disayanginya dan pemahaman yang semakin jelas bahawa rumah mungkin bukanlah tempat yang telah hilang, tetapi di mana sahaja keluarga dapat bersama dengan selamat. 3 bulan berlalu dengan pantas. Lorong kecil yang dahulunya asing kini telah menjadi tempat yang begitu dikenali oleh keluarga Amir sehingga terasa seperti rumah sendiri. Bunyi penjaja menjual sarapan pada waktu pagi, suara kanak-kanak bermain di hadapan bangunan, dan sapaan "Selamat pagi" daripada jiran-jiran telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian mereka. Amir semakin mahir bekerja di kedai Dobi. Dia sudah boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu asas dengan pelanggan. Walaupun logat Irannya masih pekat, senyumannya membuatkan ramai pelanggan datang semula. Sarah juga mempunyai lebih ramai pelanggan hasil kemahiran jahitannya yang kemas. Ramai yang mengesyorkannya kepada orang lain, sehinggakan dia mula merancang untuk membeli mesin jahit sendiri pada masa akan datang. Manakala Laila, kanak-kanak kecil yang dahulunya takut dengan bunyi siren, kini sudah boleh menyanyikan lagu negaraku dan mempunyai beberapa orang kawan baik. Dia suka bercerita tentang sekolah kepada ibu bapanya sebelum tidur setiap malam. Gelak tawanya menjadi bunyi yang mengisi bilik kecil itu dengan kehidupan. Suatu hari, Cikgu Suraya menelepon untuk membawa berita baik. Sekolahnya mempunyai program beasiswa untuk menyokong kanak-kanak asing yang rajin belajar. Laila telah terpilih untuk menyertai program itu. Apabila dia pulang dan memberitahu ibu bapanya, mereka berpelukan erat. Air mata kegembiraan mengalir tanpa disedari. Petang itu, keluarga itu berjalan ke surau berdekatan sekali lagi. Bukan kerana ada perayaan, tetapi kerana mereka ingin berterima kasih atas kehidupan yang telah membawa mereka ke tahap ini. Amir berdiri memandang langit senja yang berubah warna menjadi jingga. Dia menarik nafas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak dirasainya. "Abang rasa kita akan tinggal di sini selamanya?" tanya Sarah perlahan. Amir memandang istri dan anak perempuannya sebelum tersenyum. "Saya rasa hati kita dah buat pilihan." Dia tidak melupakan tanah airnya, tidak melupakan kehilangan atau kenangan yang telah berlalu. Tetapi dia faham bahawa kehidupan mesti diteruskan, dan kadang-kadang memulakan semula bukan bermakna mengkhianati masa lalu. Ia adalah tentang memberi peluang kepada masa depan. Laila berlari bermain dengan kawan-kawannya di bawah jalur gemilang yang berkibar di tiup angin. Gelak tawa kanak-kanak itu bergema di tengah-tengah cahaya senja. Amir menggenggam erat tangan Sarah. Di bumi yang pernah menjadi sekadar tempat perlindungan, kini sedang menjadi tempat di mana hati mereka berakar umbi dengan teguh. Akhirnya, keluarga yang melarikan diri dari perang dalam 72 jam yang panjang itu, telah belajar bahawa belas kasihan orang yang tidak dikenali benar-benar boleh mengubah seorang pelarian menjadi seseorang yang mempunyai rumah. Kisah ini membuktikan bahawa kebaikan yang kecil mampu mengubah kehidupan seseorang sepenuhnya. Jika anda berbangga dengan kebaikan rakyat Malaysia, kongsikan cerita ini dan tinggalkan komen kebaikan Malaysia untuk memberi semangat kepada keluarga seperti ini di seluruh dunia. Jika cerita ini membuat anda tersenyum atau menitiskan air mata, kongsikanlah kepada orang yang anda sayangi. Kerana mungkin dunia kita lebih memerlukan cerita sebegini berbanding berita buruk.